Ya, hari ini sekolah-sekolah di Pahang memulakan sesi persekolahan kecuali 18 sekolah yang diberi kebenaran menangguhkan sesi berkenaan sehingga minggu depan berikutan terjejas akibat banjir. Di Sekolah Kebangsaan Pandan Kuantan, mereka yang terjejas banjir tetap mempersiapkan anak-anak mereka ke sekolah sekalipun berdepan dugaan musibah baru-baru ini. Baik, untuk perkongsiannya kita akan bersama dengan wartawan Norma Diana Kamaluddin. Teruskan, Diana. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Jika semalam sekolah-sekolah di Johor, Kelantan, Terengganu dan juga Kedah memulakan sesi persekolahan, hari ini giliran sekolah di negeri Pahang pula memulakan sesi persekolahan. Dan saya kini berada di SK Pandan, di mana sekolah ini menjadi salah satu pusat pemindahan banjir. Dan bersama saya ketika ini kedua-dua ibu bapa yang di mana anak-anaknya memulakan sesi persekolahan hari ini. Dan mereka ini merupakan salah seorang daripada penduduk terjejas banjir. Baik Encik Kushairi, terima kasih kerana sudi bersama kami. Baik Encik Kushairi, saya difahamkan merupakan salah seorang penduduk terjejas banjir. Dan pastinya musibah yang berlaku ini menduga keluarga Encik Kushairi sekaligus mungkin mengganggu sedikit persiapan anak-anak untuk sesi persekolahan. Bagaimana? Ya, Assalamualaikum. Banjir ini memang mengganggulah. Dari segi persiapan anak-anak sebab tahun lepas dah landa banjir, tahun ni pun landa sekali lagi, mungkin dia kurang sikit lah. Cuma emosi anak-anak tu dia macam terganggu sikit lah, sebab kan mungkin dari segi baju, pakaian, kasut sekolah, macam tu lah. Orang lagi bersama saya ibu kepada anak yang belajar juga di sekolah SK Pandan ini. Baik, Puan juga mengalami banjir pada tahun ini. Tahun lepas juga mengalami banjir atau bagaimana? Ya, tahun lepas pun macam tahun juga banjir. Tapi taklah seteruk macam tahun lepas. Tapi akak memang berpindahlah ke pusat pemindahan banjir. Lepas tu macam persiapan sekolah memang tiap-tiap tahun. Memang awal cuti sekolah tu memang akak dah siap dah pakaian anak-anak semua. Semua dah siap dah. Alhamdulillah lah, taklah ada masalah tentang tu. Ya, tahun ni persiapan dibuat lebih awal juga kan atau bagaimana? Memang dah tahu akan berlaku banjir jadi? Memang tak tahu banjir akan berlaku kan. Tapi memang akak dah memang tak tahu macam tu. Memang awal cuti sekolah memang akak memang dah beli. Semua pakaian, beg semua memang dah siap awal lagi. Itu saja. Jadi perasaan anak macam mana? Emosi dia dah lah kena banjir kan, jadi macam mana? Kalau ikutkan anak tu memang tiap-tiap hari dia tanya, dia takut macam mana nak pergi sekolah nanti banjir lagi. Dia takut tu je. Bila hujan je memang itulah. Dia takut sekali. Macam mana dia nak pergi sekolah nanti, dia kata dia takut sangat. Memang dia macam trauma lah. Termasuk akak lah, macam keluarga bila hujan lebat je. Tahu ingat dalam kepala memang takut banjir je. Itu je. Itu yang sebenarnya anak-anak sebenarnya teruja ya, Cikgu Syairi dan juga Puan Aziah untuk memulakan sesi sekolahan. Anak-anak lagi yang baru masuk ke tahun 1 pastinya teruja, tapi apabila ada musibah yang melanda keluarga kita, pastinya itu sedikit sebanyak mengganggu emosi dan juga perasaan kita. Apa pun kita harapkan anak-anak kita ini meneruskan perjuangan mereka, kerana masih terlalu awal untuk mereka kata berduka atau sebagainya. Perjuangan itu penting kerana belajar itu adalah penting. Dan saya kira sekian dahulu laporan daripada saya, Norma Diana Kamaluddin, kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Ya, Diana, terima kasih langsung dari Kuantan. Dan kita beralih ke Mentakap. Hari pertama persekolahan turut dihadiri ibu bapa yang mengambil peluang untuk menghantar sendiri anak-anak mereka dan mendengar taklimat yang diberikan oleh pihak sekolah dan guru-guru. Wartawan di Laila Kadir ada laporannya. Teruskan di Laila. Baik, terima kasih rakan setugas di studio. Saya kini sedang berada di Sekolah Kebangsaan Tanjung Lalang di Mentakap, Pahang untuk liputan hari pertama persekolahan selepas banjir, pasca banjir. Dan untuk pengetahuan anda, sekolah ini merupakan salah satu daripada sekolah yang telah terjejas akibat banjir pada tempoh hari. Dan bersama-sama saya ketika ini adalah merupakan pengetua sekolah ini, iaitu Encik Awang Satip. Baik, terima kasih kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Baik, Encik Awang, boleh kongsikan bersama kami bagaimana dengan kehadiran murid-murid pada hari ini? Adakah ibu bapa turut bersama-sama menyokong anak-anak mereka bagi sesi pertama persekolahan? Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana selepas pada musibah dan kedatangan murid nampaknya sangat bersemangat hari ini. Dan ibu bapanya juga turut bersama dengan awal-awal lagi datang ke sekolah. Terima kasih banyak-banyaklah kerana sudi
memberikan sokongan yang besarlah kepada anak-anak pelajar kita. Baik, adakah sekolah telah pun bersih sepenuhnya selepas banjir tempoh hari? Bagi saya dan kaki tangan sekolah ni, alhamdulillah lah, kita dah cuba seberapa yang terdaya, dan saya rasa lebih kurang 80 ke 90% dah saya rasa okey. Dan boleh digunakan dengan sebaiknya lah. Cuma dari segi kekotoran tu masih ada lagi, ada daki-dakinya. Okay. Baik, bagaimana pula dengan aktiviti untuk hari pertama persekolahan pada hari ini? Hari ini sepatutnya kita dah mulakan pada 2 Januari yang lepas, tapi disebabkan oleh musibah banjir ini, kita terpaksa buat serentak pada hari ini. Iaitu pada hari ini juga kita mengadakan sesi perhimpunan, biasanya setiap hari Isnin. Selepas ini kita buat pendaftaran bagi murid tahun 1 dan juga prasekolah. Dan sampai itu juga sesi pembayaran juga kita buat untuk alat-alat persekolahan di kedai PIBG sendirilah. Okey. Baiklah, dan kami difahamkan juga terdapat sumbangan dari pihak UTSM ya. UTSM, baik, boleh kongsikan bersama dengan kami. Okey, alhamdulillah setakat ini pada pagi ini juga UTSM daripada Batu Pahat Johor telah menyumbang beberapa puluh beg untuk disumbangkan kepada pelajar-pelajar di mana rumahnya tenggelam. Dan juga daripada pihak yang lain, daripada NGO, daripada segamat yang lepas, saya rasa tak kurang daripada 100 lebih yang disumbangkan. Begitu juga daripada pihak PKNS yang menyumbangkan baju sekolah. Yang setakat ini tak dapat lagi kita berikan secara serentak sebab kita nak kena pasti dulu pelajar-pelajar yang terlibat dengan banjir. Sebab dianggarkan lebih kurang hampir 350 pelajar yang terlibat dengan banjir. Baik, terima kasih Encik Abang. Baiklah, itu saja yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda buat setakat ini. Kita kembali dulu bersama dengan rakan setugas di Angkasa Puri. Dilala, terima kasih untuk perkembangan di Pahang itu. Baik, sementara tinjauan di Ibu Negara, kami dapati di Sekolah Kebangsaan Wangsa Maju, keadaan berjalan lancar dan pendaftaran murid tahun 1 yang telah dibuat awal oleh pihak sekolah dapat mengurangkan masalah pengagihan kelas antara murid tahun 1 itu. Bagi pelajar mereka nyata teruja untuk ke sekolah semula setelah cuti yang panjang. Hari ini sebab saya nak belajar, saya nak jumpa cikgu. Saya nak berkenalan dengan kawan saya semua. Dan bagi ibu bapa pula berharap anak-anak mereka dapat mengikut pelajaran dengan baik di sekolah dan belajar bersungguh-sungguh. Ni excited lah anak saya nak pergi sekolah kan, hari pertama. Sampai tidur pun tak lena. Macam itulah. So apa yang diorang excitednya? Diorang excited ialah pakai baju baru, persiapan semua baru kan. Tu yang diorang jadi excited tu. Persiapan tak ada masalah, semua macam biasa je lah. Itulah. Baik, di Kelantan pula sesi persekolahan bermula semalam dan suasana persekolahan di Sekolah Kebangsaan Sokor Tanah Merah Kelantan nyata berbeza kali ini. Walau hanya beralaskan tika dengan dinding kelas yang masih dipenuhi dengan lumpur, para pelajar tetap teruja memulakan sesi persekolahan 2015. Kita ikuti laporan wartawan Suzila Idayu Yaakob. Masih keliru dengan kehilangan rumah akibat ditenggelami banjir. Kini pelajar di sekolah ini perlu menerima hakikat bahawa sekolah mereka juga turut terjejas. Tiada lagi padang sekolah maupun bilik darjah yang bersih. Lumpur tebal akhirnya melekat di setiap sudut dan ruang. Bagaimanapun bencana yang disifatkan terburuk itu tidak mematahkan semangat anak-anak ini. Saya tak boleh pakai sekolah hari ni, baju, beg, kasut. Nek dah semua tergelam banjir. Rumah saya dah terkena banjir. Beg sekolah. Tak ada. Hari ni pakai baju biasa je. Apa pakai baju biasa? Sebab baju sekolah tak ada habis dilanda banjir belakang. Walaupun tidak sepenuhnya pelajar yang hadir, guru-guru komited inginkan yang terbaik untuk anak didiknya. Bagi mereka, pembelajaran perlu diteruskan dan input berkaitan banjir dan kesihatan dapat disampaikan kepada pelajar. Lebih baik main sekolah. Di rumah pun dia bermain saja juga. Baik mari sekolah lah. Sebab kalau kat rumah pun tak tahu dia buat apa lah.
kat sekolah ni sekurang-kurangnya dia dapat juga sedikit ilmu. Walaupun keadaan yang tidak begitu mengizinkan lah. Walaupun tanpa papan hitam, buku, meja dan juga pakaian seragam yang sempurna, namun pelajar-pelajar di SK Sokor Tanah Merah ini tetap gigih untuk hadir ke sekolah pada hari pertama sesi persekolahan. Mungkin dengan bantuan pelbagai pihak selepas ini mampu membaik pulih sekolah mereka dan sesi persekolahan dapat diteruskan seperti biasa. Turun padam membantu memulihkan kembali sekolah terlibat Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Dr. Irwan Serigar Abdullah bersama 300 sukarelawan. Bantuan keuangan turut disampaikan untuk kerja-kerja pembersihan. Kita bagi generator pembersihan untuk pam-pam air supaya dapat bersihkan sekolah-sekolah dan juga sedikit bantuan kewangan untuk kerja-kerja pembersihan. Tetapi selain daripada itu, kerajaan sendiri akan memberi peruntukan yang mencukupi untuk kerja-kerja pembaikan sekolah. Mereka tak ada pilihan sebab Sokor ini mereka terpaksa juga walaupun keadaan yang tidak selesa, keadaan yang cukup tidak untuk belajar, tapi mereka tidak ada pilihan. Di sinilah mereka terpaksa belajar. Sebab itulah pihak sekolah dia tidak boleh bersekolah. Mereka sekarang ni fokus untuk bersihkan bilik darjah saja dulu. Mereka terpaksa bersihkan bilik darjah hanya untuk boleh belajar. Ya, tapi di luar daripada kelas mereka memang keadaannya teruk. Tan Sri Dr. Irwan Serigar yang sebelum itu meninjau keadaan di SK Ladang Kerila turut memaklumkan peruntukan lebih besar akan disusuli secepat mungkin bagi membaik pulih infrastruktur di kawasan terlibat. Ini termasuk membaiki jambatan dan jalan raya yang menjadi jalan penghubung pelajar sekolah khasnya dan penduduk amnya.